Kita baca buku dosa-dosa yang dianggap biasa. Siapa yang ada buku muka surat 40, dosa yang ke-8, dosa yang dianggap biasa yang ke-8. Iaitu kata penulis buku Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, iaitu mendahului imam secara sengaja dalam solat. Ini dosa yang setengah orang dia rasa tak dosa. Di antara tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam tindakannya, gopoh-gapah. Jadi dia nak cepat, kadang-kadang dia bangun awal daripada imam. Ketika rukuk ke, ketika sujud. Sebenarnya Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 11, wa kana al-insanu ajula. Maksudnya dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Dan juga Nabi ada sebutkan dalam hadis, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Perlahan-lahan ataupun tidak gopoh-gapah adalah dari sifat yang baik daripada Allah, dan wal ajalah, gopoh-gapah ataupun tergesa-gesa adalah sifat daripada syaitan. Jadi siapa yang suka buat kerja kelang kabut, gopoh-gapah, nak cepat semuanya, sebenarnya dia telah dikuasai oleh syaitan. Kemudian kata penulis, dalam solat jemaah sering orang menyaksikan di kanan kirinya banyak orang yang mendahului imam dalam rukuk ataupun sujud ataupun takbir perpindahan, bahkan mendahului salam imam. Kadang-kadang dia bagi salam dulu pada imam. Mungkin dengan tanpa disedari, hal itu juga terjadi pada diri kita sendiri. Kadang-kadang imam tu lambat bangun kan, kita dengar orang sebut Allah Akbar, kita pun bangun, sedangkan imam belum bangun. Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan remeh ini oleh sebahagian besar umat Islam itu oleh Rasulullah SAW peringatkan dan sebut secara mengancam dengan keras orang yang mendahului imam. Dalam satu hadis Nabi bersabda, amma yakhsha allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, tidak takutkah bahawa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keldai? Jadi ini hadis sahih, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bagi ancaman keras, siapa yang mendahului imam, sama ada ketika rukuk ke, ketika sujud ke, maka kepalanya akan ditukar oleh Allah menjadi kepala keldai. Ulama beza pendapat lah, bila Allah tukar ni. Ada pendapat mengatakan Allah menukar kepala orang yang mendahului imam menjadi kepala keldai di akhirat, bukan di dunia. Ada juga pendapat mengatakan Allah menukar, bukan menukar kepala, tapi tukar akhlaknya, perangainya macam keldai. Apa dia perangai akhlak, perangai keldai? Dengan bodohnya, ikut orang suruh semua dia buatkan. Dan suara pula menjijikkan. Jadi kata penulis, jika sahaja orang yang hendak melakukan solat dituntut untuk mendatanginya dengan tenang, bagaimana pula halnya dengan solat itu sendiri? Jadi kata penulis, Nabi kata bila kamu nak solat, datang dengan tenang. Itu sebelum solat. Sebelum solat pun kena tenang, maka ketika dalam solat lagi kena tenang. Jangan kelang kabut. Tetapi terkadang orang memahami larangan mendahului imam itu dengan harus terlambat daripada gerakan imam. Hendaknya difahami, para fuqaha, ahli fiqh telah menyebutkan kaedah yang baik dalam masalah ini, iaitu hendaknya makmum segera bergerak ketika imam telah selesai mengucapkan takbir. Kalau bila makmum mula sebut Allahu Akbar, iaitu ketika imam selesai melafazkan huruf Ra daripada kalimah Allahu Akbar. Bila imam kata Allahu Akbar, bunyi Ra, bar, barulah makmum mengangkat takbir. Barulah mula rukuk, barulah mula sujud. Jadi jangan imam dah baru nak sebut Allah, dia pun mula juga angkat takbir. Saat itulah makmum harus segera mengikut gerakan imam, tidak mendahului daripada batasan tersebut
ataupun tidak melewatkan. Kadang-kadang imam dah sebut lama dah Allahu Akbar, dah lama baru dia sebut Allahu Akbar. Jika demikian, maka batasan itu menjadi jelas. Dahulu para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat berhati-hati sekali untuk tidak mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat. Salah seorang sahabat bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, sungguh mereka para sahabat solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika beliau mengangkat kepalanya daripada rukuk dan para sahabat juga mengangkat kepala mereka, saya tidak melihat seorang pun yang membongkokkan punggungnya sehingga Rasulullah SAW meletakkan keningnya di atas lantai tanah. Baru orang-orang yang berada di belakangnya bersimpuh sujud bersamanya. Apa maksud dia? Jadi kata Bara' bin Azib, para sahabat tidak akan turun untuk sujud sehinggalah mereka betul-betul nampak muka Nabi betul-betul berada di atas tanah. Barulah para sahabat iaitu makmum mula bergerak untuk turun sujud. Kan? Jangan imam dah mula bergerak, kita pun bergerak. Tak. Tunggu imam betul-betul sampai tempat sujud, barulah makmum mula bergerak untuk sujud. Ketika Rasulullah SAW mulai uzur dan gerakannya tanpa nampak perlahan, beliau mengingatkan orang-orang yang salat di belakangnya. Walaupun Nabi dah tua dan pergerakan Nabi perlahan, Nabi tetap bagi peringatan kepada para sahabat. Apa dia? Ayyuhan nas inni qad baddantu fala tasbiquni fir ruku' was sujud. Kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya aku telah lanjut usia, maka janganlah kalian mendahului aku dalam rukuk dan sujud. Nabi sampai risau sampai tahap tu. Yang mendahului ini makmum, tapi Nabi yang risau. Sebab tu Nabi bagi peringatan. Dan sebenarnya ini juga tugas imam. Imam kalau jadi imam kena peringatkan kepada makmum, jangan mendahului makmum. Tama-tama imam yang dah tua kan, nak turun rukuk pun lambat, nak bangun pun lambat. Ramai makmum yang bangun awal daripada imam bila imam tu dah slow ataupun dah tua. Dalam solatnya, imam hendaknya melakukan sunnah dalam takbir, yakni sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu, summa yukabbiru hina yarka'u, summa yukabbiru hina yahwi, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yukabbiru hina yasjudu, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yaf'alu dhalika fi salati kulliha hatta yaqdiyaha, wa yukabbiru hina yaqumu minas nataini ba'dal julus. Maksud dia, kata Abu Hurairah, bila Rasulullah SAW berdiri untuk solat, beliau bertakbir ketika berdiri. Kemudian bertakbir ketika rukuk. Ini sunnah. Takbir yang pertama wajib, rukun. Tapi takbir selepas itu hukumnya sunat. Kemudian bertakbir ketika rukuk. Kemudian bertakbir ketika turun hendak sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir ketika hendak sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya daripada sujud. Demikian baginda melakukan dalam semua solatnya sampailah selesai dan bertakbir ketika bangkit daripada 2 rakaat setelah duduk tasyahud ataupun tahiyat awal. Okey. Kata penulis, jika imam menjadikan takbirnya bersamaan dengan beriringan dengan gerakannya, sedangkan makmum memperhatikan ketentuan dan cara mengikut imam sebagaimana disebutkan di muka, maka jemaah dalam solat tersebut menjadi sempurna. Maksudnya, makmum kena perhatikan dulu pergerakan imam dan sebutan imam. Bila sebut Allahu Akbar, betul-betul bergerak, barulah makmum mula bergerak. Sebab tu kita pernah belajar sebelum ni kan, makmum boleh melihat pergerakan imam. Dia ada 2 pilihan, nak lihat tempat sujud pun boleh, nak melihat pergerakan imam pun boleh. Dua-dua ada dalil. Sebab ada ketika sahabat tengok pergerakan Nabi, supaya apa? Supaya sahabat dapat ikut salat berjemaah dengan Nabi dengan sempurna dan lengkap. Okey, habislah. Kita masuk yang ke-9 yang akan datang insya-Allah. Buku ni daripada Indon dan ada dalam Shopee habis.
Ha. Syuting pun dah habis. Boleh cari. Nampak tak?